الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada pagi yang mulia ni untuk kita sambung lagi perbahasan kita daripada risalah Al-Mujazu fil a'mali allati ya'taqidu an-nasu annaha minas sunnah, ataupun amalan-amalan yang dianggap sunnah pada sebahagian masyarakat. Dan hari ini insya-Allah kita akan bahas beberapa perkara. Dan yang pertama kita akan bahas pada hari ini ialah berkenaan dengan adakah perkahwinan yang dilangsungkan, majlis akad nikah yang dilangsungkan di masjid itu lebih aula ataupun lebih baik berbanding tempat lain. Kefahaman sebahagian orang, bila mana nak buat majlis akad nikah ni, yang terbaiknya ialah di masjid. Sejauh mana? Adakah benar masjid itu menjadi tempat yang terbaik untuk melakukan majlis akad nikah ataupun majlis perkahwinan ni? Jadi kita tengok apa yang dituliskan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala sini. Dia kata, kebiasaan yang kita dapati, masyarakat Melayu akan menjadikan masjid sebagai tempat untuk melangsungkan akad nikah. Adakah perbuatan atau kebiasaan masyarakat ini merupakan satu kesalahan dan terdapat tegahan daripada syarak? Hal ini kerana ada sebahagian orang menganggap kebiasaan masyarakat ini seperti meniru kebiasaan orang Kristian yang mengadakan upacara pernikahan atau perkahwinan di gereja. Adakah tanggapan itu betul? Jadi ini persoalan. Problem statement dia sini ialah, adakah benar perbuatan sebahagian orang Islam yang bila mana dia nak buat majlis perkahwinan, dia buat di masjid itu persis sama macam yang dilakukan oleh orang Kristian bila mana dia orang buat majlis perkahwinan dia orang di gereja? Dan kalau tidak sama, adakah masjid itu menjadi tempat yang paling afdal, paling terbaik untuk buat majlis akad nikah ni? Jadi itu yang kita akan tengok pada perbahasan ni. Sebelum kita melihat perbahasan para ulama dalam hal ini, soal di manakah akad nikah itu dilangsungkan, ianya adalah satu yang bersifat adat. Justru dari sudut hukum asalnya, akad pernikahan yang dilangsungkan di masjid adalah harus. Jadi itu pandangan yang kita kena tahu, bahawasanya perkahwinan, akad nikah yang dilakukan majlisnya di masjid ialah satu benda yang diharuskan, maknanya tak salah. Tidaklah dilarang sehingga terdapatnya dalil yang menegahnya. Dalil larangan memang tidak ada. Hal yang demikian oleh kerana berdasarkan kisah seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya, lalu dinikahkannya dengan seorang sahabat yang lain di masjid. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, dan juga terdapat dalam kitab Bulughul Maram dan juga Nailul Autar oleh Asy-Syaukani. Cerita tentang satu orang perempuan datang jumpa Nabi dalam masjid. Waktu tu Nabi bersama dengan para sahabat. Dia kata pada Nabi, wahabtu laka nafsi, aku hadiahkan diriku kepadamu. Perempuan ni lah perempuan yang dah berkahwin, maknanya dia janda. Nabi tunduk dan Nabi tengok para sahabat, siapa yang nak kepada perempuan ni? Nabi tak kata tak nak, tapi Nabi tengok orang lain. Nabi kata, siapa yang tak kahwin lagi? Lalu ada satu orang sahabat, dia tak kahwin lagi. Lalu kata Nabi SAW, apa yang kamu ada di rumah kamu untuk dijadikan sebagai mahar perkahwinan? Lalu jawab lelaki itu, tidak ada apa-apa. Nabi pun kata, walau khatamun min hadid
walaupun cincin daripada besi? Sahabat tu jawab, walaupun sebiji gandum tak ada. Bukan kata cincin besi, gandum pun tak ada kat rumah. Okay. Lalu apa yang dijadikan sebagai mahar? Diajarkan perempuan itu beberapa ayat ataupun surah daripada Quran, dan majlis akad nikah itu berlaku di dalam masjid Nabi. Jadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, yang dijadikan sandaran harus untuk dilakukan majlis akad nikah itu di masjid. Majoriti ulama dalam kalangan mazhab yang 4 secara umumnya menganggap pernikahan yang dilangsungkan di masjid adalah harus. Bahkan kebanyakan mereka menganggapnya sebagai perbuatan yang dianjurkan. Okay, jadi sebahagian para ulama menganjurkan pula untuk dilakukan akad nikah perkahwinan itu di masjid. Alasan di sebalik pandangan ini adalah berdasarkan beberapa hujah. Antaranya ialah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang berbunyi, a'linu hadzal nikaha waj'aluhu fil masajidi wadribu 'alaihi bid-dufuf. Maksud hadis ni, kata Nabi daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi kata, a'linu hadzal nikah, i'lankan pernikahan. Bila mana ada majlis perkahwinan, sebarkan berita dia kepada orang ramai. Kemudian Nabi kata, waj'aluhu fil masajid, dan langsungkanlah majlis itu di masjid. Berdasarkan athar ni, berdasarkan hadis ni, wadribu 'alaihi bid-dufuf, dan pukullah rebana dalam majlisnya. Maknanya pukullah kompang ke gendang apa sebagai satu kata apa, tanda kegembiraan pada majlis tersebut. Okay. Jadi dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Tirmizi inilah yang dijadikan sebagai sandaran dan hujah bolehnya, dan sebahagian kata harus dan bahkan dianjurkan untuk melakukan majlis perkahwinan itu di masjid ataupun akad nikah itu di masjid. Walau bagaimanapun, hadis ini telah dinilai lemah oleh para ulama. Antaranya Imam Tirmizi sendiri yang meriwayatkan hadis ni dalam sunan beliau. Begitu juga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Selain itu, dianjurkan nikah di masjid kerana masjid adalah tempat ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana masjid itu tempat orang berkumpul. Orang paling ramai masyarakat ni biasanya ramai di masjid. Okay. Dan nikah adalah sebahagian daripada ibadah. Kerana itu ianya digalakkan untuk diadakan di masjid. Begitu juga kerana masjid adalah tempat yang mulia. Selain akad yang dilangsungkan di masjid dapat dilihat oleh orang ramai, yang menjadikan pernikahan itu lebih tersebar dan diketahui ramai. Okay, jadi itu antara benda yang kita boleh tengok perbahasan secara umumnya tak ada salah dan tak timbul isu musyabihatun lin nasara, sama dengan orang Kristian. Kesimpulan pada asalnya, akad pernikahan yang dilangsungkan di masjid tidaklah bercanggah dengan syarak, bahkan sebahagian fuqaha menganjurkan dan menggalakkannya. Oleh itu, kepercayaan sebahagian masyarakat yang menganggap disunatkan, bila mana sunat ni maknanya dia ada pahala, untuk mengadakan akad pernikahan di masjid, wallahu a'lam, ianya tidaklah salah. Itu pandangan penulis. Kebiasaan mereka itu dibina di atas taklid yang diharuskan daripada kesimpulan para ulama, khususnya mazhab Asy-Syafi'i yang menjadi dasar dan pengajian dan juga institusi kefatwaan di negara kita. Jadi itu pandangan dia. Adapun tanggapan yang mengatakan pernikahan di masjid itu merupakan tasyabbuh ataupun penyerupaan dengan Kristian adalah tidak tepat. Hal ini kerana amalan bernikah di masjid itu bukanlah meniru perbuatan Kristian, sebaliknya ia hanya kebetulan sama dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang Kristian. Namun adalah tidak wajar untuk tidak menjadikannya sebagai satu kelaziman namun adalah wajar untuk tidak menjadikannya sebagai satu kelaziman untuk mengadakan akad nikah di masjid, kerana kelak orang akan menyangka ianya sebagai kewajipan. Okay, jadi perbuatan sebahagian orang yang menganggap ia wajib, itu yang salah. Sebenarnya ia tidak diwajibkan di situ. Bahkan kalau tengok dalam agama Kristian pun,
Ia bukan kemestian untuk orang ataupun pasangan yang Kristian ni untuk buat akad nikah dia orang dalam gereja. Bahkan kalau tengok di Eropah sendiri, akad nikah itu kadang-kadang dilakukan di kawasan awam, di taman rekreasi apa semua, benda tu berlaku di sana. Okay. Di samping negara kita yang mengamalkan mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang rasmi ataupun kebanyakannya, yang mana fatwa dalam mazhab Syafi'i melarang wanita haid untuk memasuki masjid. Okay. Problem dia timbul di sini. Okay. Bila mana kita berpegang dengan pandangan perempuan yang haid tak boleh masuk, ataupun al-muqsu. Al-muqsu ni maksudnya dia duduk dalam masjid. Walaupun kita tahu pandangan itu ialah pandangan yang diperselisihkan. Okay. Jadi kalau kita nak pegang pandangan mazhab Syafi'i yang mengharuskan, bahkan dia kata sunat buat akad nikah dalam masjid ni, ini benda yang kita kena pastikan, iaitu sejauh mana penjagaan orang-orang yang datang ke masjid, etika orang yang datang ke masjid yang menghadiri majlis akad nikah ataupun perkahwinan itu. Hal ini sudah tentu menyulitkan kaum kerabat yang ingin menyaksikan sesuatu majlis pernikahan itu. Okay, bila mana ada ahli keluarga yang perempuan khususnya yang tidak suci daripada haid, kalau dia nak pegang pandangan yang kata tak boleh masuk lah. Ataupun yang lebih dahsyat lagi ialah tidak menjaga kemuliaan masjid, iaitu yang datang tidak berpakaian menutup aurat secara sempurna ataupun buka aurat tu. Itu yang menjadi masalah, dan sebab itulah timbulnya pertikaian di kalangan sebahagian orang yang mengatakan akad nikah di masjid tu tak sesuai. Akad nikah di masjid itu tidak sesuai. Okay. Jadi ini ialah satu benda yang kita kena faham dulu. Pertama, hukumnya harus, tidak ada masalah. Yang kedua ialah isu menjaga kemuliaan masjid tu, supaya tidak ada orang yang berpakaian tidak elok ataupun melakukan benda-benda yang tak sepatutnya, sembang, bergambar secara melampau di dalam masjid. Itu benda yang dibimbangi dan itu benda yang tak elok. Okay. Tapi dengan sebab Covid ni, benda tu tak berlaku. Betul lah, Covid ni dia telah kacau banyak peradaban kebiasaan orang kita. Kalau tuan-tuan tengok, kerana Covid ni lah banyak benda yang kebiasaan terpaksa ditukar dalam keadaan rela ke tak rela ke, benda tu memang dah ditukar dah pun, tak boleh. Dan orang kata apa, dia punya kesan tu masih lagi belum clear sepenuhnya. Maknanya Covid ni ada orang duk ingat dulu mula-mula kena tahun lepas, tahun 2020. Orang dah ingat habis tahun 2020 tu selesai. Sekarang ni nak habis tahun 2021 pun tak selesai lagi. Duk jangka mungkin 5-6 tahun. Bahkan ada pakar mengatakan dia akan jadi macam satu penyakit yang kita akan duduk dalam tu. Dia dah jadi macam penyakit-penyakit yang lain yang keluar sebelum. Macam AIDS ke, HIV ke, dia akan jadi normal. Benda tu akan ada. Kemungkinan lah ada sebahagian ahli perubatan dia kata macam tu. Maknanya lepas pada ni, pemakaian mask nutup muka ni, dia akan jadi benda yang normal. Sebelum tahun 2019 ni, bermulanya detik penyakit ni datang, pakai mask ni bukan benda yang biasa bagi masyarakat kita. Sekarang ni mask benda dah wajib. Setiap orang dalam kereta dia bukan simpan 1-2 sekotak. Okay. Ada orang driver sekotak, passenger sekotak, belakang satu seorang, sekotak seorang. Dalam beg lagi bawa apa semua. Benda tu dah biasa, benda tu normal. Sehingga ada orang yang ambil peluang berniaga, mask ni pula orang kata apa, dicantikkan dengan ada gambar kawan tu. Ada boleh print muka orang tu, macam-macam. Bahkan ada yang saya tengok lah, punya kreatif orang cari duit ni. Dia ada macam ada satu LED tu boleh lalu membentuk tulisan. Mungkin dia boleh buat pengumuman kuliah masjid di mas kot lepas pada ni. Okay. Dulu kan orang letak lampu atas tu. Okay. Ni JK pakai semua orang tahu ada kuliah daripada mas saja. Cuma nak kata boleh jadi idea cari duit. Okay. Walaupun asalnya benda tu orang tak biasa. Okay. Betul lah, lockdown ni dia kacau peradaban manusia zaman sekarang. Banyak benda yang orang biasa tak biasa buat, orang terpaksa ubah benda tu. Tapi isu orang kata apa, akad nikah di masjid ni, itu benda yang kita kena faham lah. Okay. Seterusnya,
masih lagi berkaitan dengan bab perkahwinan ni, ialah upacara, isu kedua. Ini isu kedua. Upacara batal air sembahyang. Ini ialah kebiasaan sebahagian masyarakat kita bila mana berlakunya majlis akad nikah ataupun perkahwinan ni. Amalan menyarung cincin selepas akad nikah selesai ataupun pertunangan sememangnya telah menjadi adat kebiasaan orang Melayu kita sejak dari dahulu lagi. Dinamakan juga adat ini sebagai upacara membatalkan air sembahyang. Memang nama upacara tu macam tu. Iaitu si suami akan menyarungkan cincin ke jari manis tangan kiri isteri. Dan ada kalanya si isteri juga melakukan hal yang serupa. Boleh jadi suami saja yang sarungkan ataupun dua-dua, suami dan isteri. Adakah adat masyarakat ini adalah suatu yang tiada masalah dari sudut syarak atau ada perkara yang perlu diteliti? Okey. Kita tengok apa yang disebut sini. Persoalan ini telah dijawab antaranya oleh Syekh Atiyah Saqar yang merupakan bekas ketua Lajnah Fatwa Ulama Al-Azhar rahimahullah. Beliau menyebutkan bahawa adat ini dikatakan daripada adat orang bukan Islam seperti Kristian. Sebab kalau kita tengok kebiasaan menyarungkan cincin ini bagi orang Islam, dia hanya berlaku dalam masyarakat Melayu saja. Dia tak berlaku dalam masyarakat Arab bila mana dia orang kahwin. Bahkan setengah masyarakat Arab bila mana dia orang buat majlis kahwin dia orang ataupun nama dia dalam bahasa Arab hafluz zafaf, perempuan tu, pengantin perempuan tu tak ada pun dalam majlis tu. Bahkan setengah-setengah masyarakat Arab yang lagi jaga bab ni bukan setakat pengantin perempuan. Majlis kahwin tu orang perempuan pun tak ada. Laki semua. Tapi namanya majlis kahwin. Jadi orang tengok pun hairan. Semua laki. Tak ada perempuan. Dia macam majlis ataupun perhimpunan, mesyuarat, persidangan apa. Tapi itulah majlis perkahwinan. Okey. Jadi itu yang dikeluarkan oleh Syekh Atiyah Saqar sebab dia melihat kepada kebiasaan masyarakat di bahagian negara-negara Arab ataupun negara macam Mesir dan lain-lain. Okey. Sebagai satu pengharapan agar ikatan perkahwinan itu akan kekal bahagia sehingga ke akhir hayat. Sebab orang Kristian sarungkan cincin itu ataupun dia panggil dublah. Dublah ni cincin yang tak ada permata, cincin yang dibuat daripada perak 100%, tak ada permata pun, ataupun yang dibuat pada logam-logam yang lain tapi dia tak ada permata, itu dipanggil dublah. Adapun khatam ini ataupun cincin dia biasanya yang ada permata. Tapi yang Kristian biasa dia sarungkan cincin itulah cincin yang tidak ada permata, dia kosong. Adat ini diikuti oleh kaum muslimin sehingga dianggap janggal mereka yang tidak melakukannya. Ini merujuk pada orang Arab lah, bukan merujuk pada orang Melayu. Bahkan bukan sekadar adat itu ditiru, malahan kepercayaan di sebalik kebiasaan itu juga ada kalanya dipercayai. Kalau tak sarung cincin, kemungkinan untuk cerai tinggi bagi orang Kristian. Dan bahkan benda ni masuk kepada sebahagian orang Islam yang terpengaruh dengan adat kebiasaan orang Kristian. Bahkan lebih parah lagi, sebahagian orang kita ni dia akan pergi tempat-tempat yang akan ikat padlock ni. Padlock ni apa dia? Mangga, pedayang. Pergi naik Bukit Bendera yang paling dekat lah dengan Perlis ni. Bukit Bendera ni dia ada satu tempat, mangga je semua situ. Itu ialah mangga orang yang bercinta ataupun orang yang dah kahwin. Dia beli satu mangga, dia tulis nama dia dengan isteri dia. Selagi mana mangga tu tak buka, lagi itulah dia kekal sebagai pasangan. Benda ni telah menjadi kebiasaan dunia, peringkat dunia, bukan setakat di negara kita. Dia bermula daripada perbuatan sebahagian orang-orang Cina. Dia naik ke tembok besar Cina tu, dia beli mangga tu dan dia lempar ke bawah. Dengan harapan perkahwinan itu akan kekal selama-lamanya dan sampailah ke masyarakat kita. Dan yang saya sempat tengoklah di Bukit Bendera di Pulau Pinang tu memang orang buat benda tu. Muslim pun buat, kafir pun buat, semua duk buat. Okay. Jadi kepercayaan inilah kepercayaan yang tidak didasari dengan syarak. Dan kalau kita buat, kita masuk dalam bab tasyabbuh kepada orang kafir itu. Jadi tak perlu untuk kita buat. Takat nak naik Bukit Bendera tu naiklah. Tak perlu untuk kita buat benda-benda seperti itu. Okey. Adapun hukum asal menyarung cincin ke jari pasangan, ianya adalah harus kerana tiada dalil yang menegah hal tersebut. Kalau kita buat dengan kepercayaan,
Kalau tak sarung menyebabkan tak kekal lama kahwin, itu problem. Tapi kalau sarung saja sebagai kata apa penghargaan kepada pasangan, maka itu ialah tidak ada masalah, ianya harus dan ianya adalah adat semata-mata, tiada kaitan dengan agama. Yang orang Melayu duk buat batal sembahyang tu ialah adat. Ia bukan kepercayaan akidah ataupun kepercayaan takdir apa semua, bukan. Walaupun demikian, adalah baik untuk diketahui asal usul adat ini agar ianya dapat dihindari kepercayaan yang tidak betul di sebaliknya. Dan yang lebih baik adalah ditinggalkan kebiasaan tersebut kerana ianya bukanlah adat yang berasal usulkan masyarakat Melayu kita atau orang Islam secara amnya, sebaliknya ditiru daripada budaya orang bukan Islam. Tidaklah orang yang menyarung cincin itu lebih bahagia dan harmoni keluarganya berbanding yang tidak menyarung cincin, kerana perceraian yang berlaku dan didaftarkan di mahkamah ialah saban hari. Itu ialah benda yang kita kena terimalah sebagai satu perkara yang tak dapat dinafikan. Majlis akad nikah dia punya grand, buat sarung cincin dengan cincin yang mahal, tapi perkahwinan tak kekal lama. Dan itu benda yang kita kena tahu. Kes perceraian walaupun dia buat sarung cincin tetap akan berlaku. Tambah pula dengan dengan keadaan sekarang lockdown ni, kes perceraian ni semakin hari semakin meningkat. Hatta di negeri kita ni pun, yang saya dengar daripada bahagian nikah kahwin, NCR, nikah cerai dan rujuk di Jaib, dia semenjak daripada PKP ni dia meningkat benda tu. Bahkan ada yang kata apa yang agak terkejutnya, ada pasangan yang baru kahwin 2 minggu dah pergi minta cerai. Benda tu berlaku di sinilah. Dengan sebab alasannya, biasanya alasan yang akan keluarnya ialah alasan tidak persefahaman, tidak ada persefahaman. Cuma dia meningkat. Dia lepas daripada lockdown ni dia jadi macam tu. Lepas daripada tak boleh rentah negeri, tak tahulah apa sebab, mungkin tekanan apa semua, tapi kes itu meningkat. Walaupun dah sarung cincin, punya grand sarung cincin. Jadi benda tu tak perlulah. Satu lagi nak disebut sini ialah berkaitan kepercayaan membatalkan air semayang. Pertama kita kena tahu, isu batal tak batal air semayang ni dia pun khilaf di kalangan para ulama. Status batal ataupun tidak wudu bila mana bersentuhan antara suami dan isteri. Yang mana kita tahu dalam mazhab Syafi'i memang dipegang pada batal berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tengah salat, tiba-tiba Aisyah pegang kaki Nabi. Dia cari Nabi, dia pegang kaki Nabi tu kedudukan dia tengah sujud. Para ulama mazhab Syafi'i mereka mengatakan kaki Nabi pada waktu tu sedang pakai khuf. Itu orang kata apa? Takwil yang disebutkan oleh para ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalaulah Nabi tak pakai khuf, Nabi akan berhenti salat. Sebab dalam hadis tu Nabi tak berhenti. Mazhab yang lain mengatakan tidak ada qarinah, petanda pun yang mengatakan Nabi pakai khuf. Sebab hadis tu umum. Jadi kebanyakan pandangan-pandangan yang lain mengatakan tidak batal bersentuhan di antara suami dan isteri. Tapi kalau kita nak pegang dengan pandangan yang batal, maka relevan lah nak kata majlis tu majlis batal air semayang. Okay. Cuma bimbangnya memang pengantin tu tak ada air semayang dah pun daripada awal. Nak batal buat apa lagi? Memang pengantin lelaki tu dah ketar dah terkentut banyak kali dah nak akad nikah. Okay. Dia dah tak ada air semayang, belum sempat sarung cincin lagi. Dia tengok Tok Kadi pun dia dah buat upacara batal air semayang dah pun. Okay. Jadi itu ialah nama, nak kata nama saja. Okay. Tapi nak kata itu majlis batal air semayang, tengok pada mazhab yang pengantin tu pegang. Kalau dia pegang pandangan yang kata tak batal, dia sarunglah cincin 5 jari pun tak batal. Okay. Jadi itu benda yang kita kena tahu hakikat dia. Okay. Kemudian seterusnya, okay, kepercayaan menggauli isteri pada malam Jumaat itu lebih banyak pahalanya. Yang ni ada orang suka dengar yang ni. Okay. Kepercayaan menggauli isteri pada malam Jumaat. Malam Jumaat dan menggauli isteri seakan sinonim dengan masyarakat Melayu. Benda ni memang betul. Okay. Bahkan saya rasa macam kadang-kadang terganggu bila mana ada sebahagian orang dia jadikan benda tu sebagai orang kata apa, lawak yang sinis. Bahkan benda tu agak mengecewakan. Dia berlaku kepada orang-orang yang biasa datang masjid. Saya
Tapi bukan masjid di Perlis lah, sebab saya tak pernah duduk dalam grup AJK masjid yang banyak. Okay. Cuma masjid waktu saya sebelum datang sini, dia bergurau, asal hari Khamis malam Jumaat aja ada satu AJK ni hantar. Malam ni malam Jumaat tak boleh kuliah lama-lama. Lepas tu, itu dia panggil soft porn, tahu tak? Aku kata apa? Porno yang tak jelas sangat. Tapi dia porno juga hakikatnya. Okay. Dia dah jadi kebiasaan seperti itu. Bahkan ustaz-ustaz sendiri pun kalau dia mengajar hari Khamis malam Jumaat, dia kuliah tu, lawak dia buat double meaning. Dia buat perkataan yang menjurus ke arah tu. Kita nak tengok setakat mana benda tu. Sebahagian masyarakat menganggap malam Jumaat disunatkan untuk menggauli isteri. Adakah telahan itu ada sandaran dari segi syarak atau sekadar bahan senda gurau masyarakat sahaja? Perkara ini sememangnya telah menjadi perbahasan dalam kalangan para ulama. Adakah terdapat galakan yang sabit daripada syarak menunjukkan untuk menggauli isteri pada malam atau pagi Jumaat? Hadis yang sarih atau jelas menunjukkan galakan tersebut memang tiada. Hadis yang jelas tak ada sebut. Sama ada hadis sahih ataupun hadis dhaif. Okay. Tetapi terdapat beberapa hadis yang seakan-akan zahirnya menunjukkan kiasan. Maknanya hadis yang sebut jelas, setubuhilah isteri kamu pada malam Jumaat, macam tu tidak ada. Yang bunyi secara direct macam tu. Okay. Tapi dia kata sini, yang jenis kiasan. Hadis tu ada maksud-maksud kiasan, maka itu ada. Okay. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan sini, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, ialah hadis yang berbunyi, man ghassala wa ghtasala wa ghada wa ibtakara wa dana faqtaraba wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru qiyami sanatin wa siyamiha. Okay. Sesiapa yang mandi dan memandikan, bersegera ke masjid, duduk dekat dengan imam, mendengar dan diam, maka baginya pahala mendirikan malam dan berpuasa selama setahun bagi setiap langkah perjalanannya. Hadis ni tak ada sebut perkataan menggauli isteri, tidak ada sebut. Okay. Imam An-Nawawi dia nilai hadis ni sebagai hasan. Itu yang disebut dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Okay. Dalam hadis ni dekat mana yang kata ada qiyas tu? Iaitu pada perkataan man ghassala wa ghtasala. Ghassala itu maksudnya mandi. Siapa yang mandi ataupun memandikan. Okey, maknanya nak sebut sini ialah perbuatan mandi itu kerana sebab dia terpaksa mandi hari itu. Iaitu hari Jumaat tu dia kena mandi. Okey. Jadi bila mana dia ada perkataan seperti itu, terdapat pandangan yang mengatakan sekiranya ianya disebut dengan perkataan ghassala, dengan ada sabdu, bukan ghassala, maka ianya boleh membawa tiga maksud. Okay. Satu daripadanya ialah seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dia kata, ghassala zawjatahu bi an jama'aha fa alja'aha ila al-ghusli wa ghtasala huwa qalu wa yustahabbu lahu al-jima'u fi hadha al-yawm liya'mana an yara fi tariqihi ma yashghalu qalbahu. Memandikan isterinya, sebab perkataan dalam hadis tersebut man ghassala wa ghtasala, sesiapa yang memandikan dan mandi. Memandikan sini dia tolong mandikan pasangan dia. Okey. Memandikan isterinya iaitu selepas dia menggaulinya sehingga isteri wajib mandi dan dia juga wajib mandi. Mereka para ulama yang menganjurkan jima' pada pagi Jumaat ataupun malam Jumaat berkata, digalakkan baginya menggauli isteri pada hari tersebut untuk dia merasa penglihatannya lebih aman. Itu poin dia. Ketika berjalan untuk ke masjid dan hatinya lebih tenang. Sebab apa nak menggauli isteri? Sebab takut pergi masjid esok tak keruan. Sebab mungkin orang perempuan duk lalu pun semua. Okay. Menyebabkan rasa tak selesa. Tengok tu imam pun lebih kurang dengan bini dia dah waktu baca khutbah. Jadi disunatkan menggauli isteri di malam tu supaya dia okey. Punya tenang, masuk dalam masjid, dengar khutbah, dia pun lena. Okay. Tenangnya. Dengan sebab dah dapat dah semalam. Okay. Jadi itu ialah pandangan. Ia bukan hadis. Ia pandangan. Sebab Imam An-Nawawi ni, kita kena tahu. Dia keluarkan pandangan ini di mana? Waktu dia berada di Syam.
Tuan-tuan kalau tengok orang perempuan Syam ni, dia tak sama dengan orang perempuan tempat kita. Syam ni ialah orang di wilayah Syria, negara Syria, Jordan apa semua. Sebab dia orang ni ialah kacukan dengan Arab dengan Rom. Rom ni orang putih. Maka mereka ialah bangsa Arab yang berkulit cerah dan tubuh badan dia orang tu lebih dekat dengan orang Eropah. Kadang-kadang kita akan tengok sebahagian mereka mata biru, rambut pun kuning. Bukan dia orang cat, memang macam tu. Dan kalau tengok budak-budak Arab ni yang belum usia balik ni, memang kebiasaan orang Arab, dia orang tak tekankan sangat untuk pakai tutup aurat secara sempurna. Maknanya kalau dia tu masih lagi budak, dan kita tahu budak-budak Arab ni dia saiz badan dia besar. Dia umur 9 tahun pun dia bagi orang Melayu macam perempuan yang berusia 15 ataupun 16 ataupun macam budak dah tingkatan 4, 5 walaupun dia umur 8 ataupun 9 tahun. Dan dia orang datang haid lagi awal. Okay. Jadi kalau tengok macam tu, tak jadi kerja orang tu. Jadi disunatkan untuk menggauli isteri pada malamnya. Itu keadaan di sana lah. Keadaan di Syam merujuk kepada kebiasaan di sana. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat bila mana berlaku revolusi Syria ni, Syria attack, lepas pada tu pelarian Syria ni keluar daripada, orang Syria ni keluar sebagai pelarian pada negara dia orang, maka pada waktu tu datang, antara yang datang ialah mereka datang ke Malaysia ni. Dan mula-mula berlakunya revolusi tu, saya ingat Jordan antara negara yang paling awal orang Syria masuk. Waktu tu lelaki-lelaki daripada negara Arab Teluk ni, Saudi, Qatar, dia orang mai cari pelarian tu dengan sebab nak kahwin, dan dia orang akan bayar mahar yang murah saja sebab dia orang pelarian ni kira nak dapat tempat berlindung saja. Sebab orang Saudi ataupun orang Qatar, dia orang nak kahwin ni mahar dia orang tinggi, 500,000, 1 juta itu benda biasa bagi mereka. Itu mas kahwin, bukan duit hangus sekali dengan majlis. 500,000 tu ialah mas kahwin. Nak buat majlis tu duit lain pula. Okey. Jadi dia orang tawarkan, dan ramai yang kahwin lah. Okay. Termasuklah yang datang ke Malaysia pun tu, yang ramai orang Melayu kita punya syok nak tolong Syria. Mari geng Rohingya semua tak nak tolong sebab tak menarik macam muka orang Syria. Okay. Jadi itu ialah keadaan Imam Nawawi dia keluarkan pandangan itu. Jadi dianjurkan untuk menenangkan, menjaga mata dan menenangkan hati. Okay. Tapi dia bukan wajib. Selain itu, terdapat satu lagi hadis yang mana sebahagian ulama menjadikannya sandaran bahawa dianjurkan untuk menggauli isteri pada pagi Jumaat, iaitu hadis Abu Hurairah. Hadis yang berbunyi, man igtasala yaumal jum'ati ghuslal janabati thumma raha faka'annama qarraba badanah. Sesiapa yang mandi pada pagi Jumaat dengan mandi janabah. Mandi janabah ni maknanya mandi wajib. Kalau kita tidak berhadas besar, kenapa disebut mandi wajib ni? Dan kita tahu antara sebab berhadas besar itu ialah bersetubuh. Okey. Jadi Nabi kata, siapa yang mandi dengan mandi janabah pada hari Jumaat, maka bila mana dia keluar nak pergi salat Jumaat itu, seperti mana dia telah melakukan korban seekor unta. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi perkataan dalam hadis itu lebih kepada kiasan. Dia bukan perkataan yang bermaksud jelas. Okay. Dan banyak lagi lah hadis-hadis yang lain. Kesimpulannya yang kita boleh sebut sini, ada 4 kesimpulan yang diletakkan oleh penulis hafizahullah. Dia kata yang pertama, perbahasan menggauli isteri yang menjadi perbahasan para ulama berdasarkan hadis-hadis berkaitan ialah merujuk kepada pagi Jumaat, iaitu sebelum kita menuju ke masjid untuk menunaikan salat Jumaat. Dia lebih kepada waktu pagi. Pagi ni maknanya waktu selepas subuh ataupun dekat-dekat dengan nak subuh, itu dah dikira pagilah. Okay. Sekiranya mereka terdapat galakan, sekiranya memang terdapat galakan menggauli isteri, kebiasaan masyarakat yang mengatakan maksudnya ialah pada malam Jumaat kelihatan agak kurang tepat, sebab dalam hadis sebut pagi. Okay. Hal ini kerana perbahasan para ulama ialah sekitar menggauli isteri, iaitu sebelum pergi menunaikan salat Jumaat. Okay, sebelum pergi menunaikan salat Jumaat. Mandi janabah itu disekalikan dengan mandi sunat Jumaat. Maknanya pagi, waktu pagi. Orang-orang yang negeri yang tak kerja hari Jumaat, dia boleh beramal dengan ni. Macam kita ni hari Jumaat kita kerja, tapi PKP ni sama lah macam cuti lah. Okay. Jadi boleh lah nak beramal pun. Maknanya kalau rasa nak beramal. Tapi solat Jumaat pun tak pergi dah sebahagian tempat. Okay. Jadi tak ada isu lah.
Secara umumnya tuan-tuan nak menggauli pasangan apa hari pun tak ada masalah. Tak wajib hari Jumaat je. Kalau orang tanya pada kita hari apa? Hari mana-mana. Hari-hari pun tak ada masalah. Okey. Jadi itu ialah pandangan yang disebutkan oleh para ulama. Dia tidak ada larangan pun. Dan tidak ada pengkhususan. Bahkan lebih teruk lagi, ada sebahagian orang dia faham melakukan menggauli isteri pada malam Jumaat ini ialah perbuatan yang boleh menyebabkan matinya syaitan. Itu tak betul. Tidak ada hadis pun. Punya syok, kira nak bunuh syaitan je. Padahal itu ialah nafsu syaitan sebenarnya. Tengok, dia buat kerja macam tu. Tapi itu ialah benda yang tak betul lah. Itu bukan benda yang betul. Tidak ada hadis yang sarih, yang cerita jelas tentang benda ni, tidak ada. Benda tu tidak disebutkan. Okay. Menggauli isteri tidak kira hari apa pun adalah suatu yang memang dianjurkan, melainkan ketika haid. Tidak perlu menunggu malam atau pagi Jumaat, bahkan ianya dianggap sebagai satu sedekah, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada kemaluan setiap kamu itu adalah sedekah. Kemudian sebahagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, adakah kalau seorang daripada kami mendatangi syahwatnya, iaitu menggauli istrinya, akan mendapat pahala? Jawab baginda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Ini hadis riwayat Muslim. Nabi kata, apa pandangan kamu kalau dia letakkan syahwat itu pada tempat yang haram, adakah ia berdosa? Jawabnya memang berdosa. Maka begitu juga kalau meletakkan syahwat pada tempat yang halal, maka baginya pahala. Okay. Jadi selesai kita untuk bab kepercayaan, adakah ada fadilat khusus menggauli isteri pada hari Jumaat? Maka ianya tidak ada. Satu lagi yang terakhir sebelum kita selesaikan kuliah kita pada pagi ini, iaitu fadilat memotong kuku pada hari Jumaat. Okay. Fadilat memotong kuku pada hari Jumaat. Amalan mengerat kuku sebelum pergi menunaikan salat Jumaat adalah satu amalan yang menjadi kelaziman masyarakat dan dianggap sebagai sunnah. Tujuannya jelas, iaitu untuk membersih diri dengan cara yang lebih sempurna. Namun adakah kebiasaan ini merupakan satu ketetapan atau adab yang terdapat dalam hadis yang sahih? Terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan bahawa Nabi menyebut hari-hari tertentu untuk memotong kuku. Tapi secara umumnya semua hadis tersebut tidak sahih, bahkan ada antaranya batal. Ada kepercayaan sebahagian orang kita ni, ada hari yang tak boleh potong kuku, dan ada hari yang boleh potong kuku, dan ada kelebihan-kelebihan tertentu. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, selepas mendatangkan riwayat berkaitan hari-hari tertentu untuk kerat kuku, beliau pun beri komentar. Dia kata, wa fil bab, iaitu pada bab fadilat kerat kuku dan kecelakaan kerat kuku pada hari tertentu ni, min hadis Ibn Abbasin wa Aisyah wa Anas, ahadits marfu'ah wa la tasihhu asaniduha. Hadis-hadis yang disandarkan kepada Ibnu Abbas, Aisyah, Anas bin Malik ni, kesemua sanad dia marfu'ah, maknanya sampai pada Nabi. Tapi semua sanadnya tidak sahih. Itu yang disebutkan dalam Fathul Bari. Kemudian Al-Hafiz As-Sakhawi, Fathul Bari ni ada dua orang yang tulis. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu lagi Ibnu Rajab Al-Hambali. Cuma dia tak sempat tulis habis. Macam Ibnu Hajar dia sempat tulis habis. Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ni, kalau tak silap sampai pada Kitabul Hajj. Lepas tu dia dah meninggal, tak sempat siap. Tapi dia dicetak, dia dibaca sebagai bahan kajian lah pada zaman sekarang. Selain pada tu, kata Al-Hafiz As-Sakhawi, anak murid pada Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadithun qassil azfar lam yathbut fi kayfiyatihi wala fi ta'yini yawma lahu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang kelebihan mengerat kuku tidak sabit berkaitan tata caranya, tidak juga penetapan hari tertentu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walau satu hadis. Okey. Secara umumnya saya nak bagi tahu sini, kalaulah kita rasa hari Jumaat tu kuku kita dah panjang, orang tengok pun rasa macam lain macam, maka potonglah pada hari tu. Tidak ada masalah. Cuma sebahagian orang dia seminggu dan kebiasaan rutin dia hari Jumaat, dia buat, tak ada masalah. Dengan syarat dia tak percaya ada kelebihan dan ada kecelakaan pada hari lain. Secara umumnya kalau tengok dalam apa yang disebutkan oleh Nabi dalam bab pengurusan badan, itu berbadan kuku ke bulu apa pun, ialah hadis riwayat Muslim daripada Anas bin Malik. Kata Nabi,
wuqita lana fi qass asy-syarib wa taqlim al-adfar wa natfil ibti wa halq al-'anah alla natruk akthar min 40 laila. Ditetapkan bagi kami untuk memotong misai, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu ari-ari, agar kami tidak membiarkan hal-hal itu lebih daripada 40 malam. Maknanya ada hadis yang menunjukkan Nabi kata dianjurkan untuk urus semua tu jangan lebih daripada 40 hari. Maknanya kalau lebih 40 hari tak urus lagi, maka itu termasuk daripada benda yang tak elok. Dia taklah sampai pada haram, tapi dia benda yang berkaitan dengan pandangan orang. Tambah pula orang tu ialah orang yang selalu berjumpa dengan orang, maka dia kena jaga penampilan diri dia. Itu sahaja riwayat yang berkaitan dengan bab potong kuku pada hari Jumaat ni. Tidak ada apa-apa hadis yang khusus dalam bab ni. Yang pastinya potonglah pada hari apa, uruslah kekemasan diri pada hari apa-apa pun. Tapi kalau datang pada hari Jumaat, jangan percayalah kata ada fadilat yang khusus tu. Jadi alhamdulillah kita dah selesai beberapa perkara pada pagi ni. Jadi saya rasa kita berpada situ je lah kot untuk kita punya kuliah pada pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.